Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Dan insya-Allah saya akan membicarakan pada hari ini berkaitan dengan Habbatus Sauda. Ya, Habbatus Sauda ialah kita tahu tentang Habbatus Sauda ini merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya akan menerangkan sedikit tentang Habbatus Sauda ini ya. Habbatus Sauda ini. Habbatus Sauda tuan-tuan dan puan yang rahmat adalah masalahnya sekarang ini adalah kita ada kekeliruan memahami hadis Habbatus Sauda ataupun jintan hitam ini. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW ini merupakan lambang keimanan seseorang Muslim. Okay? Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi adalah mana kita taat kepada Rasulullah SAW. Ya. Sunnah baginda SAW diamalkan dengan keyakinan bahawa terdapatnya keberkatan dan manfaat yang dibawa oleh sunnah itu dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan satu yang perlu kita bawa. Sunnah baginda SAW adalah elemen penting yang menjadi panduan dalam aspek kehidupan Muslim. Gaya hidup masyarakat Muslim banyak didorong oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi banyaklah yang hidup kita ini banyak didorong oleh sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, sebagai contoh ia dapat dilihat dalam aspek penjagaan kesihatan. Ya, kalau kita lihat kepada satu kajian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmatkan, siapakah yang paling diyakini? Ya, yang paling diyakini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Dalam kajian bahawa segala apa sunnah ataupun segala kata-kata, segala perbuatan, af'al ataupun segala ikrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, ya, yang paling dipercayai ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek pemerintahan, sebagai seorang pemerintah, dari aspek pemakanan, dari aspek pentadbiran, dari aspek perdagangan dan sebagainya lah. Apatah lagi dalam kesihatan. Rasulullah pernah menyebut tentang Habbatus Sauda ini. Jadi masyarakat Muslim banyak merujuk kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ehwal merawat penyakit kerana di samping dapat meraih pahala. Ya, membuat sunnah Rasulullah SAW ini adalah dapat pahala. Ia turut membawa manfaat kesihatan. Salah satu sunnah yang biasa dirujuk oleh masyarakat Muslim apabila mengalami masalah kesihatan ialah sunnah. Ramai yang terus merujuk kepada sunnah. Oh, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah. Makanan sunnah. Kita rujuk. Ramai yang rujuk lah begitu. Termasuk yang digelar dengan guru agama ini. Ya. Berkaitan Habbatus Sauda lah. Maksud hadis berkaitan dengan Habbatus Sauda. Yang berbunyi, pada Habbatus Sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Hadis ini hadis dari hadis riwayat daripada Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab At-Tib. Al-Tib, perbuatanlah. Namun kita kena faham bahawa hadis tersebut perlulah melalui kaedah yang betul. Salah bukan terus ambil, tapi dia kaedah yang betul lah. Salah faham berlaku apabila masyarakat memahami secara literal terhadap terjemahan hadis. Bila masyarakat, tuan-tuan dan puan, ataupun umat Islam ataupun umat yang bukan Islam, mereka percaya terus sebab ini perbuatan kan. Daripada seorang pemimpin, seorang rasul, orang Islam menganggap dia sebagai seorang nabi, seorang rasul, pemimpin yang maha mulia. Yang paling mulia lah di kalangan makhluk, penghulu segala makhluk ialah Rasulullah SAW. Jadi terus diambil Allah kata-kata ini tanpa melalui pendapatnya pakar. Pakar-pakarnya adalah para ulama lah.
Dan kefahaman dalam hadis tersebut perlu, dia mesti kan ada satu kaedah, tuan-tuan. Apabila kita nak makan misalnya, mesti ada kaedah. Habbatus sauda ini bukan makan terus satu gantang. Satu gantang pula. 1 kilogram sekali makan, tidak. Sekali makan 2 kilogram, tidak. Dia mesti kena ada kaedah yang betul. Salah faham berlaku apabila masyarakat memahami secara literal tentang terjemahan hadis tersebut. Yaitu berlaku salah faham berhubung ungkapan penawar segala penyakit. Ada ungkapan yang begitu kan, yang digunakan dalam hadis berkenaan sehingga masyarakat beranggapan bahawa habbatus sauda ialah pengubat kepada segala penyakit kecuali mati. Dia cakap, habbatus sauda ini boleh minum, ya? Kena minum ini. Dia bilang. Allahu Akbar, ya. Tuan-tuan, dan dalam hadis itu juga mengatakan tentang dia sebelum dia pengubat selain daripada mati. Allahu Akbar. Jadi hal ini menjadi lebih teruk, tuan-tuan, apabila wujud pihak yang berkepentingan menggunakan kefahaman yang tidak tepat untuk melariskan penjualan habbatus sauda. Ini yang jadi masalah nih. Ini masalah kan. Ada yang mengambil keuntungan untuk ekonomi dia lah. Kemudian dia gunakan hadis. Kita tahu semua itu. Alah, kalau jumpa begini tuan-tuan, kita bagi tahu. Ini jual agama kan ini? Ataupun jual produk. Jangan ambil hadis itu secara literal saja. Tapi dia kena, kenapa kita kena tahu, kenapa Rasulullah cakap begitu? Berapa kandungan dia? Bila masa di Rasulullah cakap dan sebagainya. Allah Akbar. Bukan secara umum begitu. Allahu Akbar. Ini secara umum, secara literal. Itu tidak boleh. Jadi ada juga menggunakan sebagai untuk melariskan dia punya jualan produk habbatus sauda ini, ya. Kita lihat juga macam-macam lah yang berlaku, ya. Macam madu misalnya. Dalam Al-Quran, Rasulullah pun cakap begitu kan. Tapi macam mana pengambilan dia? Mesti kena melalui dia punya cara yang betul lah. Bahkan kerap kali berlaku dakwaan bahawa produk kesihatan yang mengandungi habbatus sauda berupaya mengubah segala penyakit dengan berhujahkan hadis tersebut. Allahu Akbar. Padahal dia bukan doktor pun, bukan pakar dalam bahagian perubatan. Dia cuma bahagian menjual produk saja. Allahu Akbar. Besar je dosa ni kalau dia berbohong. Dalam isu ini adalah penting untuk sekurang-kurangnya merujuk huraian tentang sesuatu hadis yang ditulis oleh para ulama. Tuan-tuan dan puan, bila Nabi Muhammad SAW bercakap, tuan-tuan, Nabi Muhammad ada pengalaman. Ada pengalaman dia kan. Nabi Muhammad pengalaman, dia punya pengetahuannya bukan 2-3 jam, 4 jam. Nabi Muhammad ini dibimbing oleh Allah dan juga malaikat. Dia tahulah kenapa dia cakap begitu. Kenapa Nabi Muhammad SAW cakap begitu, ya. Kemudian hal ini kerana ulama dimasukkan di sinilah, yang pakar segi perbuatan dan sebagainya lah. Hal ini kerana keupayaan masyarakat awam untuk mentafsir sesuatu hadis dengan ruang lingkup ilmu yang dimiliki adalah terhad. Orang-orang awam ini, tuan-tuan, ilmu dia bukannya hebat, ya. Jadi dia cuma awam sahaja. Okey. Rujukan kepada huraian ulama dapat mengelakkan, kalau kita tengok pada huraian ulama itulah, dapat mengelakkan daripada timbulnya pertafsiran yang tidak tepat. Salah faham sebagian masyarakat kita yang mengutamakan habbatus sauda merupakan ubat bagi apa saja jenis penyakit, hingga ada yang memburuk-burukkan perubatan modern dan mendakwa berpada dengan mengambil habbatus sauda untuk menyembuh apa jua penyakit. Allahu Akbar. Dia cakap begitu. Modern orang perempuan ada melalui kajian klinikal, ada yang menggunakan dadah, ya, tapi berupaya untuk contohnya macam penyakit-penyakit yang selesema, daripada obat modern, dan alhamdulillah boleh sembuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Bukan kerana habbatus sauda, tapi tepat dia punya pengambilan. Tapi ada yang berhujung menggunakan habbatus sauda. Allahu Akbar. Dari mana dia dapat? Dia bukan pakar pun. Dari sudut kasihan hadis ini memang tidak ada sebarang keraguan, kiranya memang hadis adalah hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab At-Tib. Maka inilah yang menjadi konflik antara masyarakat dan doktor. Bagi doktor, habbatus sauda boleh memberikan kemudaratan bagi beberapa jenis penyakit dan tidak sesuai digunakan, atau mungkin boleh gunakan dengan pemantauan dos yang ditentukan dan sebagainya. Ini kata doktor, ya. Sedangkan di sisi masyarakat pula, habbatus sauda merupakan antara obat yang paling baik. Tambahan pula Rasulullah SAW sendiri mengatakan ini adalah penawar bagi segala penyakit. Adakah Rasulullah SAW berbohong? Tidak, Rasulullah tidak berbohong. Tapi Rasulullah SAW bercakap dengan keadaan semasa Rasulullah. Allahu Akbar. Tapi sekarang ni
1400 tahun itu jauh sangat pada Rasulullah. Berbagai penyakit telah muncul. Dan hadis ini sentiasa dicakap saja. Allahu Akbar. Tidak mungkin kita menolak perbuatan nubuwah dan mengutamakan perbuatan modern daripada apa yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Nabi Muhammad SAW tuan-tuan rajin berpuasa, tuan-tuan dan puan. Ubat segala penyakit adalah berpuasa. Jadi adakah kita ini berpuasa? Jadi Rasulullah mengambil habatus sauda sebagai ubat. Yang kita ini makan saja ini. Bila penyakit mengambil habatus sauda, maka tidak sama. Berlaku perkara yang tidak elok yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Seperti label-label, ini jadi masalah ni nanti jadi masalah. Label-label, merendah-rendah, memaki habun dan mengutuk doktor pula. Padahal dia bukan ada kepakaran dalam bahagian itu. Apatah lagi untuk dia punya, untuk dia mau makan dia punya, untuk dia mau perniagaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan doktor menolak hadis Nabi, doktor ejen Yahudi kafir, doktor pengaruh ilmu perbuatan sains barat dan tidak ada perbuatan Islam, doktor jahil dan sebagainya, gelaran yang tidak patut dilemparkan begitu. Padahal dia bukan pakar dalam bahagian perbuatan. Walaupun hadis ini sahih, namun kefahaman kita terhadap hadis itu belum tentu sahih. Hadis sahih tapi kita tidak paham bahawa macam mana dia menjadi sahih. Itu jadi masalah ni. Dia tidak tahu macam mana dia boleh jadi sahih. Allahu Akbar. Salah paham tersebut makna hadis terhadap makna hadis sering kali menjadi punca perbalahan. Bukan saja masyarakat awam, malah golongan agama sendiri. Golongan agama tuan-tuan dan puan ini yang jadi masalah ni. Allahu Akbar. Kita kena diam saja. Yang beragama ni relax saja kau. Lagipun kita ni bukan pakar. Bukanlah pakar perbuatan. Kau cuma pakar apa? Lulusan apa tuan-tuan puan? Ya Allah Akbar. Itulah kita tidak berani Dalam hal ini masyarakat awam tidak boleh disalahkan. Kerana mereka sendiri tidak terdedah dengan syarahan ulama, apatah lagi mengkaji perbahasan mengenainya. Adakah benar mengenai hadis habatus sauda ini penyembuh segala penyakit? Adakah benar? Adakah ujian klinikal? Basuh orang awam kata, orang agama kata bahawa ini hadis Rasulullah sahih, Imam Bukhari. Lepas orang awam pun dia mau ikut siapa? Doktor kah? Lalu apa akan jadi? Perbalahan, pasu merendah-rendah dan sebagainya, itu jadi masalah Adakah pada lafaz kul setiap itu menunjukkan sebahagian penyakit? Berdasarkan penjelasan ulama terdapat di sini, dapat dipahami bahawa lafaz penawar bagi segala penyakit itu merujuk kepada penyakit tertentu saja. Bukan semua tuan-tuan dan puan. Kita bukan orang Arab. Orang Melayu bukan orang Arab dan sebagainya. Kita bukan bacakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni kul itu semestinya semua. Allahu Akbar. Jadi tapi kata ulama kul ini bukan, itu cuma sebahagian penyakit saja. Sakit kepala boleh ubat dengan habatus sauda? Wallahu alam. Pastilah tidak Sebab kul di sini hanyalah merujuk kepada sebahagian penyakit tertentu saja. Mungkin sakit perut mungkin boleh. Sebab dia melibatkan minyak. Kolesterol mungkin boleh. Jadi perkara tersebut bersesuaian dengan keadaan dan suasana ketika itu. Sebab penyakit pada zaman Rasulullah SAW itu kurang. Oleh itu adalah tidak tepat jika difahami lafaz kul setiap ataupun semua tersebut secara literal kerana boleh menyebabkan kekeliruan. Persoalan yang timbul berdasarkan beberapa riwayat hadis berkaitan habatus sauda, antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna hadhil habbah al-sauda'i shifaan min kulli da'in illa minas sami. Qultu wa masyam qala al-maut. Maksudnya sesungguhnya habatus sauda adalah penawar bagi segala penyakit melainkan sam. Aku bertanya, apakah al-sam itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kematian. Hadis riwayat Bukhari. Betul. Jika hadis ini dipahami secara literal, maka semua penyakit yang wujud boleh diobati dengan hanya menggunakan habatus sauda. Tetapi harus diketahui bahawa tidak semua hadis boleh dipahami secara literal. Apabila hadis ini tidak dipahami menggunakan kaedah yang betul, maka boleh menyebabkan salah paham atau kekeliruan. Itu jadi masalah. Kul itu bukan menunjukkan semua. Bukan semua Macam sakit apa? Sakit apa? Sakit bawah pinggang, sakit jantung. Boleh.
Bolehkah tidak? Allahu Akbar. Kebiasaannya salah paham terhadap hadis ini berlaku pada perkataan penawar bagi segala penyakit. Sehingga kan masyarakat beranggapan bahwa habatus sauda ini mampu menyembuhkan setiap penyakit kecuali mati. Penjelasan ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada yang mensyarah Asqalani dalam mensyarahkan Sahih Bukhari ini menukilkan bahwa Imam Al-Khattabi menerangkan bahwa ungkapan penawar bagi penawar segala penyakit, kata penawar segala penyakit lah, yang disebut nanti merupakan lafaz umum yang membawa maksud yang khusus. Dia akan paham itu. Penggunaan maksud yang khusus adalah tepat, kerana menurut Imam Al-Khattabi tidak ada satu pun tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini yang terkumpul di dalamnya semua manfaat bagi tujuan perubatan. Tidak. Kefahaman khusus yang sepatutnya diambil adalah habatus sauda. Habatus sauda itu tumbuhan, tuan, bermanfaat sebagai penawar bagi segala penyakit yang dilihat sesuai diobati dengannya. Maknanya bukan semua. Yang kalau Imam Ibnu Al-Asqalani mengatakan bahwa bukan semua. Bukan semua diobat, tapi dia tertentu sahaja penyakit itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Nawawi ala Sahih Muslim memperincikan dengan lebih lanjut tentang maksud penyakit yang selesai diobati dengannya. Ia bermaksud bahwa habatus sauda secara khususnya sesuai untuk mengobati penyakit-penyakit yang timbul kerana cuaca sejuk dan tidak berkesan untuk penyakit-penyakit yang timbul disebabkan oleh cuaca panas. Habatus sauda ini, dia ikut keadaan Rasulullah SAW berada di mana? Padang pasir, yang tempat panas. Kemudian Rasulullah bercakap di padang, keadaan dia macam mana? Kalau dia sejuk, Allahu Akbar, yang berkhususan berkenaan keberkesanan habatus sauda untuk penyakit-penyakit sejuk, dan pengecualian keberkesanannya untuk penyakit-penyakit panas. Dalam penulisan ulama menunjukkan bahawa terdapat perkara yang boleh melimitkanlah kepada kegunaan habatus sauda itu sendiri. Sehubungan itu dapat dipahami bahawa habatus sauda ini adalah obat kepada segala penyakit di dunia ini adalah tidak tepat. Tuan-tuan dan puan yang rahmat sekalian, habatus sauda ini adalah sejenis tumbuhan yang mana semua tumbuhan ini dia ada limit. Dia ada limitasi untuk ubat. Termasuklah habatus sauda. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi turut menjelaskan bahawa penyakit-penyakit yang muncul akibat keadaan sejuk yang merupakan penyakit-penyakit yang biasa dalam kalangan masyarakat sekitar baginda pada zaman itu. Kan pada zaman di sana ada musim, kan? Ada musim panas, musim sejuk, kan? Jadi Rasulullah bercakap pada musim sejuk, tuan-tuan dan puan. Musim sejuk, bukannya musim panas. Jadi Rasulullah beritahu, kalau musim sejuk ini, pemahaman jelas, semua penyakit boleh diobat oleh musim sejuk ini oleh habatus sauda. Begitulah maksud dia. Bab ini kajian para ulama lah. Pada zaman itu, kerana itulah hadis tentang habatus sauda menggambarkan bahawa banyak manfaat boleh diperolehi daripadanya kerana ia berupaya mengobati berbagai jenis penyakit yang biasa pada masa itu. Pada musim sejuk lah. Musim panas dia tidak sesuai. Ibnu Al-Qayyim juga pula menyebut bahawa habatus sauda sangat bermanfaat untuk merawat penyakit-penyakit yang bersifat sejuk sahaja. Yang sejuk lah, macam masuk angin sejuk, kan? Habatus sauda lah. Macam kena dugal tu dugal. Habatus sauda lah. Selain itu juga ia boleh merawat penyakit yang bersifat panas, lebih lagi kering disebabkan faktor tertentu. Bahkan tidak mustahil bagi ubat yang bersifat panas untuk digunakan pada penyakit yang juga bersifat panas secara khusus. Boleh juga. Itu kata imam-imam, ulama-ulama bahagian perubatan yang hebatlah. Ulama bahagian perubatan juga dia ni. Ibnu Battal dan juga Abu Jamrah pula berpandangan tentang keumuman. Dengan keumuman lafaz hadis tersebut, namun kaedah perawatan menggunakan habatus sauda adalah berbeza mengikut kesesuaian penyakit. Bukan asal saja semua habatus sauda, asal saja penyakit habatus sauda. Namun begitu para ulama berbeza pandangan dalam menyebut fungsi habatus sauda. Apakah peranan habatus sauda apa ini sebenarnya, ya? Sebahagian menyatakan
Hanya boleh menggunakannya bagi rawatan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sejuk seperti rugal, angin kan. Sebahagian yang lain pula mengatakan boleh digunakan bagi merawat penyakit-penyakit yang disebabkan faktor kesejukan ataupun panas. Ada yang mengatakan begitu. Panas boleh, sejuk pun boleh. Terdapat sebagian juga berpandangan dengan keumuman lafaz hadis tersebut, tetapi terlalu kepada perincian tertentu. Macam sekarang kita ada klinikal lah, bolehlah. Walau bagaimanapun, mereka berbeza pandangan dalam satu sudut, tetapi titik pandangan tersebut mempunyai satu titik tema, yaitu habbatus sauda yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak sesuai sebagai penawar segala penyakit. Kan? Bahkan di dalam Al-Quran juga terdapat bentuk-bentuk lafaz kul, setiap yang tidak menunjukkan kepada semua setiap maksud semua. Kul ini tidak semestinya semua, mungkin sebahagian ataupun tertentu saja. Dia lafaz umum, ya, semua atau segala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil barri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadaba. Ada sini kulla. Maksudnya adapun perahu itu adalah yang dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan untuk mencacatannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Allahu Akbar. Kullu di sini dalam Quran. Al-Wahidi dalam karyanya At-Tafsir Al-Basit menyebut bahawa merampas tiap-tiap kapal dalam ayat tersebut adalah merujuk kepada kapal yang elok-elok saja, kapal yang bagus. Yang kalau yang tidak bagus dia termasuk. Oleh itu lafaz kul, setiap ataupun semua ataupun setiap dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa tidak semua kapal yang akan dirampas oleh raja yang dikatakan tadi dalam surah apa tadi itu Al-Kahfi tadi, tetapi hanya kapal-kapal yang elok saja yang akan dirampas olehnya. Imam Ibn Jauzi berkata, sebahagian ulama mengatakan bahawa lafaz kul, semua penyakit di sini lafaz umum yang membawa. Memanglah lafaz kul itu lafaz umum ya. Tidak belajar kan bahasa susah juga kan. Kata ulama pun dia tidak ikut. Macam mana? Di sini lafaz umum yang membawa makna khusus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang burung yang berkata kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka dan telah diberikan kepadanya semua benda, dan dia juga mempunyai singgasana istana yang agung. Ini dalam surah An-Naml lah. Kashful al-Mushkil di sini dalam kitab Mushkil dalam bab yang ketiga, muka surat 364-nya. Ayat yang berkaitan seekor burung hudhud diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman kan, yang mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang putri Balqis di negara Sabah. Makna lafaz kul semua dalam surah An-Naml tersebut bukanlah bermaksud seluruh benda yang ada di dunia telah dimiliki oleh Raja Balqis. Sebaliknya dia bermaksud dia mempunyai kemewahan dunia yang diperlukannya untuk memerintah sebuah kerajaan sahaja, bukan semua. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahawa lafaz kul semua yang dimiliki oleh putri Balqis tersebut ialah lafaz mubalaghah, yaitu semua yang diperlukannya sebagai pemerintah kerajaan. Mubalaghah kalau kalian belajar tentang balaghah lah, ialah lafaz hyperbola. Hyperbola yakni ucapan kiasan sahaja yang berlebih-lebihan untuk memperoleh kesan tertentu. Inilah yang dimaksudkan dengan lafaz umum, tetapi membawa maksud khusus. Ianya lafaz uslub lafaz yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Tuan-tuan, apakah maksud tetaplah kamu dengan habbatus sauda? Apa maksud dia itu? Satu, mengikut pendapat ahli ilmu dan ahli bahasa Arab yang bermakna hendaklah melazimkan pengambilan dan pengobatan habbatus sauda berterusan selama yang termampu. Dengan lain perkataan ini hendaklah menjadi sebahagian dari kehidupan selagi termampulah. Juga tidak dinyatakan dalam hadis ini supaya ambil habbatus sauda apabila sakit. Oleh kerana itu orang yang sihat juga mestilah berterusan mengambil habbatus sauda untuk menjaga kesihatan dan juga
supaya dapat mencegah penyakit mungkin yang menimpanya. Kan macam habatus sauda tadi dinyatakan bahwa dia sejuk ataupun panasan. Tapi dia lebih kepada sejuk lah. Kalau dugal tu insyaAllah ataupun minyak banyak kan, minyak kolesterol lah. Pengambilan habatus sauda ini secara berterusan ia juga boleh diambil secara bersendirian mentah bijinya, ataupun minyak perhannya ada, atau dicampur dengan bahan-bahan lain seperti madu atau minyak zaitun atau dalam masakan dan minuman boleh. Jadi kesimpulan di sini, penjelasan ulama terhadap hadis ini dapat dipahami bahwa lafaz penawar bagi segala penyakit merujuk kepada penyakit-penyakit tertentu sahaja. Apakah tersebut bersesuaian dengan keadaan dan suasana ketika itu? Oleh itu adalah tidak tepat jika dipahami lafaz kul tersebut secara literal sahaja kerana boleh menyebabkan keliruan. Tidak nafikan bahawa habatus sauda mempunyai banyak manfaatnya dalam hal perubatan. Para ulama telah memberikan penjelasan yang menggambarkan bahawa banyak manfaat habatus sauda kepada manusia. Bahkan kajian saintifik masa kini juga telah banyak membuktikan kegunaan habatus sauda dalam perubatan. Meskipun begitu, masyarakat tidak boleh mengambil kepahaman bahawa habatus sauda merupakan penawar atau ubat yang mampu merawat segala penyakit di dunia ini secara literal, kerana kepahaman tersebut tidak tepat. Habatus sauda sememangnya baik untuk menyembuhkan penyakit, banyak penyakit, namun bukanlah semua penyakit yang ada di muka bumi ini dia boleh sembuhkan. Semua penyakit yang dimaksudkan di sinilah penyakit berlawanan dengan sifatnya dengan habatus sauda, yakni sakit yang berkaitan dengan elemen sejuk seperti demam selsema, demam sejuk. Kalau sejuk kan kita demam kan, boleh. Tapi dia kena sifatnya habatus sauda ini ambil berterusan dalam kandungan yang dibenarkan, bukan banyak. Selsema dan sebagainya, inilah yang disebutkan oleh para ulama silam. Kajian saintifik daripada University Science Malaysia pula menunjukkan habatus sauda mempunyai khasiat kimia thymoquinone TQ, omega 3, 6 dan 9. Kandungan TQ yang tinggi membantu dengan bertindak sebagai pengantioksidan, anti radang dan menambah kesihatan organ hati. Allahu Akbar. Itu kelebihan dia. Ibn Sina dalam penulisnya menyebut habatus sauda mampu bertindak melas terhadap tubuh badan manusia sebagai penyumbang tenaga dan mampu dan membantu pemulihan tubuh badan dari keletihan. Ia juga bermanfaat bagi merawat masalah sesak nafas, iaitu penatlah, gejala asma dan masalah pernafasan lainnya. Yang keenam, kajian daripada hospital menjalankan penyelidikan terhadap pengambilan ekstrak habatus sauda yang bertindak sebagai perencat aktiviti Helicobacter pylori, dugal ini, ataupun gastrik, sejenis bakteri yang mengakibatkan gastrik, ulcer perut dan kanser perut. Boleh digunakan, tapi jangan banyaklah. Nanti kena dugal lebih baik. Jangan begitu saja. Campur madu boleh. Kelebihan pati minyak habatus sauda dapat melawan serangan virus atau bakteri apabila ia mampu memusnahkan struktur membran sel pembunuh dan melumpuhkan aktiviti sel tersebut. Apa yang dikatakan oleh para doktor, tuan-tuan dan puan, bahawa habatus sauda mampu memberikan kesan menambah mudarat atau tidak sesuai dengan penyakit tertentu, maka ianya bukanlah bertentangan dengan hadis di atas. Jika benar habatus sauda tidak sesuai untuk penyakit yang dihadapi bahkan boleh memberikan mudarat, maka ianya bukan lagi menjadi keperluan untuk diamalkan kerana mengelak mudarat yang lebih besar. Jika ingin mengamalkan habatus sauda, pastikan ianya habatus sauda yang aslilah, dalam bentuk serbuk yang 100% tulin, tidak diproses bercampur dengan bahan lain dan mengambil kuantiti yang sedikit. Tidak boleh banyak. Jika mengambil habatus sauda dalam bentuk pil ataupun kapsul, ianya telah mendapat pengesahan daripada KKM lah. Karena pil-pil habatus sauda yang telah dicampurkan dengan bahan-bahan lain boleh memudaratkan. Masih habatus sauda saja. Masyarakat tidak dihalang daripada berikhtiar untuk berubat dengan menggunakan habatus sauda, terutama apabila mengikut cara tertentu dan menggunakan cara tertentu bagi mengubati sesuatu penyakit tertentu seperti yang pernah diamalkan suatu masa dahulu. 10 perkara yang perlu sentiasa diwaspadakan dan dielakkan ialah menggunakan sesuatu produk kesihatan di pasaran yang mengandungi habatus sauda dengan harapan dapat mengobati semua jenis penyakit yang dialami. Yang tertentu itu yang merupakan satu bentuk usaha dan tawakal yang tidak tepat. 11. Usaha melalui konsultasi dan nasihat daripada ahli perubatan perlulah didahulukan kerana ilmu yang ada mereka itu kita lagi yakinlah. Para ulama inilah yang pakar ni.
Tawakal yang dilalui dengan usaha yang lebih diyakini adalah lebih tinggi nilainya di sisi Allah di sisi Islam. Hal ini bertepatan dengan amalan Nabi Muhammad SAW seperti mana baginda menyerahkan urusan teknik menanam kurma kepada mereka yang berkemahiran ahlinya tentangnya dengan menyatakan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi dalam Sahih Muslimah, merawat penyakit dengan habatus sauda tidak bermakna meninggalkan kaidah-kaidah perubatan lain seperti hospital, malah dalam banyak kes yang memperkuatkan dan menolong lagi kaidah-kaidah tersebut ya. Ia adalah lebih komplementari dan komplementari. Jika tiada apa-apa sebab sekalipun untuk mengambil habatus sauda, sama ada dari segi kesehatan dan masalah-masalah pun begitu digalakkan juga untuk mengambil habatus sauda. Ini secara berterusan semata-mata kerana berkat hadis dan sunnah dan suruhan daripada yang disayang kita oleh Rasulullah SAW. Kita boleh teruskan. Tidak semua spesies habatus sauda mempunyai kesan perubatan yang sama. Ada spesies yang lebih berkesan dari yang lain. Dr. Peter Shelice menyatakan bahawa habatus sauda jenis Carasiva adalah yang terbaik dari segi kesan penyembuhan dan untuk kesihatan. Ya, biasanya ditanam di Syria dan Mesir. Biasanya begitulah. Kita masih boleh menyaksikan bekas minyak habatus sauda yang dijumpai dalam kubur Firaun. Muda Tutankhamen. Ia adalah bukti kehebatan habatus sauda yang boleh bertahan selama 3.000 tahun tanpa rosak dan binasa. Allahu Akbar. Jadi saya itu saja perkongsian tentang habatus sauda, tuan-tuan dan puan. Itu saja yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.